ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariswanto bin Muklas, berasal dari Lahadatul Sabah. Ini pekat bahasa Sabah sikit dah. Saya belajar dulu dalam bidang seni kreatif, penulisan kreatif, ijazah seni kreatif di Universiti Malaysia Sabah. Itu dia perkenalan sedikit. Alhamdulillah, TV Al Hijrah ada 4 tahun bertapak dalam industri penyiaran Malaysia. TV Al Hijrah telah dirasmikan pada 7 Disember 2010 oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Jadi TV Al Hijrah berkonsepkan Islamik lah, yang kita tahu dia Islamik. Seperti perlu pakai tudung, perlu menutup aurat, perlu menyiarkan yang baik-baik, maksudnya menyiarkan benda-benda yang baik lah. Dan Ketua Pegawai Eksekutif kita yang dahulu dah kembali ke rahmatullah, Datuk Cik Buhari, dan kini telah diganti oleh Ustaz Cik Wan Alias, dia lebih besar daripada Ustaz Wan lah. Dan kita ada beberapa jabatan di sini, sebagai Jabatan Penerbitan Islam, Penerbitan Berita TV Al Hijrah, Penerbitan Sosial Politik Ekonomi, Penerbitan Kreatif, Jabatan Kejuruteraan Maklumat, IT. Jadi banyak jabatan lah. Saya bekerja di sini sebagai wartawan penyiaran. Lepas tu apa yang saya buat di sini sebagai wartawan penyiaran ni, pra dan pasca penerbitan. Seperti maksudnya bila kita terima assignment pergi shooting, kita akan terima dari producer, macam awak Aris, awak akan shooting ke Putrajaya. Okey, kita akan shooting ke Putrajaya. Kita akan booking cameraman. Kita dengan cameraman kita akan booking kereta office di Hijrah, cameraman, dan kita akan gerak ke Putrajaya. Lepas tu bila kita gerak ke Putrajaya, kita akan cari yang orang bertugas, maksudnya tim Karnival TV Al Hijrah atau Karnival Piatu atau Karnival Kesenian dan Budaya Antarabangsa Putrajaya. Kita tanya dengan orang itu, kita nak buat shooting, lepas tu kita interview, lepas tu kita ambil kat West buat shooting, interview apa, ikut melalui skrip lah. Lepas tu habis shooting tu kita akan balik ke office. Kita akan transfer bahan. Lepas tu kita mula akan edit kan. Sebelum kita edit, kita akan buat skrip dulu lah. Kita akan buat skrip apa yang kisah, macam special report gelandangan ke banjir, kita akan buat. Lepas bila dah siap, kita akan voice over, kita akan editing ke bilik audio. Kita akan rakam suara latar. Lepas siap suara latar tu, kita akan transfer voice over tu ke bilik editing. Nanti saya akan tunjukkan di mana bilik editing tu. Lepas tu kita akan offline. Biasanya offline ni kita akan buat offline. Kita akan susun macam storyboard. First ni cerita, first post. Pas dah siap, kita akan hantar kepada editor untuk online. Bila editor online, dia akan bagi efek lah. Efek apa nak bagi balance balance suara semua kan, cantikkan visual. Lepas tu kita nak tayang esok, kita akan namanya ingest lah. Kita akan ingest ke pusat engineering. Lepas tu kita akan tayang esok. Itu je lah. Sini dahulu saya sini praktikal sini 6 bulan. Saya dari pelajar Universiti Malaysia Sabah. Saya mengambil seni kreatif, penulisan kreatif. Minor broadcast lah, tapi major tu penulisan kreatif lah. Bahagian skrip, bahagian tulisan media. Pas saya praktikal 6 bulan sini, saya alhamdulillah rezeki dia bagi kontrak 3 bulan sementara untuk tunggu convocation bulan 11 2013. Lepas tu habis combo tu, alhamdulillah terus saya dibagi komandan, terus dibagi staff, tu rezeki Allah SWT. Lepas tu selama ni saya dah staff sini selama setahun
Setahun maknanya saya dah di TV setahun 8 bulan. Saya tiada pengalaman dari stesen televisi lain, cuma pengalaman di universiti lah. Apa yang kita belajar, apa yang kita tengah syuting, itu je lah. Kita basic dari universiti. Ya sudah semestinya untuk minat lah. Kita bekerja ni bila kita dah minat, kerja akan berjalan dengan lancar lah. Bila kita kerja tak minat, insya-Allah kita akan berhenti. Maksudnya kita datang kerja pun stres, kita datang kerja pun tak ada mood. Jadi saya kerja sini disebabkan minat lah. Saya sebenarnya minat menjadi wartawan. Kalau saya dahulu, background saya adalah penulisan media, bukan broadcasting journalist, tapi kita di universiti dulu kita belajar benda minor, bagi editing, di shooting, filem pendek kan. Kita belajar di universiti tu, kita kerja ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kerja ni untuk apa? Untuk senangkan family kita lah. Yang family kita dah 3 tahun, berapa tahun, 20 tahun dia membesarkan kita dan memberi pendidikan. Jadi maksudnya motivasi ni family kita. Kita bekerja untuk family dan untuk memajukan syarikat yang tempat kita bekerja. Kita akan berjumpa first time, kita akan berjumpa dengan Datuk Seri Najib. Kita berjumpa dengan idola kita, macam idola saya Tun Mahathir. Kita akan soal Tun Mahathir, maksudnya kita akan soal apa pendapat Tun tentang negara kita kini yang dilanda oleh ekonomi atau GST. Kita akan soal Datuk sendiri ya. Kita akan soal Tun Mahathir sendiri. Jadi bila kita berjumpa dengan tokoh-tokoh yang maksudnya dihormati oleh rakyat Malaysia atau antarabangsa. Lepas tu pengalaman paling berharga lagi bila kita keluar jauh-jauh sikit lah, outstation lah, kita akan keluar ke seluruh negeri Malaysia. Maksudnya kita akan dihantar macam awak Aris akan ke Kuantan untuk apa? Untuk cover mangsa banjir. Kita akan ke Kuantan lah. Di situ kita akan tengok kehidupan masyarakat lain lah. Maksud saya asal dari Sabah, jadi bila saya datang ke semenanjung Malaysia, saya tengok kehidupan masyarakat di semenanjung Malaysia ini sangat unik dari di Sabah. Jadi kita dapat tengok keindahan-keindahan. Lepas tu satu lagi, bila kita kerja di sebagai wartawan penyiaran ni, kita macam berkuasa tau. Kita macam polis. Maksudnya wartawan penyiaran ni adalah berjumpa dengan ahli korporat, berjumpa dengan ahli kerajaan. Kita akan menyiarkan mereka, kita akan popularkan mereka. Maksudnya satu-satu institusi atau tokoh-tokoh kita akan popularkan mereka. Jadi kita berkuasa untuk kepada mereka yang tokoh-tokoh yang berkaliber. Kita antara sendiri first personality. Personality kena baik lah, bukan cantik, bukan terlalu handsome. Dia hanya baik. Bila nampak orang tu, wah, nampak indah sikit lah. Mata pun sedap, mata memandang, nampak baik perwatakannya. Lepas tu satu personality. Kedua, kemahiran berkomunikasi. Ini paling penting, kemahiran berkomunikasi. Sebab komunikasi. Jadi kemahiran berkomunikasi ni sebab apa? Kita akan interview orang ramai. Kita akan interview penjenayah, kita akan interview peniaga, kita akan interview tokoh-tokoh. Kemahiran berkomunikasi maksudnya sebagai contoh, mesti ada perkataan maaf. Maaf cik, boleh tak saya interview cik sekejap je. Kemahiran berkomunikasi. Sebagai contoh, terima kasih cik kan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Okay, kemahiran nada komunikasi itu penting sebagai wartawan penyiaran. Sebab apa? Kita akan dilihatlah oleh masyarakat. Bila kita di depan TV pun orang ramai akan tengok kita. Jadi macam mana kemahiran berkomunikasi, macam mana rendah diri kita. Lepas tu kedua, penulisan. Ini paling penting lah. Untuk menjadi broadcast journalist ni kita akan buat skrip lah. Kita akan buat skrip. Apa yang kita akan laporkan, kita akan buat skrip. Basic kita kena bahasa Melayu, lepas tu English pun. Lepas tu kemarin bahasa Melayu lah, macam mana penulisan kreatif dipanggil lah. Lepas tu yang kedua, kita kena pandai editing. Macam mana nak edit video tu, nak cut final. Kita guna sini Final Cut Pro kan. Biasa di universiti kita guna Premiere kan. Sini kita guna Final Cut Pro.
Lepas tu bila kita pandai editing, lepas tu kita kena pandai pula kemahiran suara, voice over, suara latar. Itu satu kemahiran yang perlu juga lah. Lepas tu kita perlu kemahiran ni sebagai technical lah, sebagai macam mana kita tengok shot shot kita arahkan kepada cameraman, saya nak shot angle ni, saya nak angle ni. Lepas tu kita atur storyboard. Kita kena kenal pasti jurnalis ni macam kan, kita kena faham bahasa filem, kita kena faham bahasa penulisan, kita nak faham bahasa komunikasi, semua kita kena faham. Kita belajar berdisiplin lah. Maksudnya first kita kena bangun pagi, lepas tu kita kena jaga call time untuk shooting, lepas tu kita kena jaga call time untuk apa, bahan untuk ditayang esok. Jadi macam bila kita dah shooting hari ni, kita nak tayang esok, kita memerlukan tenaga yang kuat lah. Lepas tu otak kita kena berfikir, lepas tu sentiasa jadi aktif. sentiasa jadi aktif lah. Maksudnya kita berdisiplin setiap tugas tu kita akan tayangkan esok, kita tak akan tunda-tunda tugas. Lepas tu wartawan ni kita mengajar erti, maksudnya menghargai diri kita. Bila kita dah shooting ke luar negara, maksudnya kita shooting ke tempat-tempat yang miskin, kita shooting ke rumah-rumah orang tua, rumah anak yatim. Jadi kita menghargai, contohnya kita shooting di rumah anak yatim, kita akan hargai ibu ayah kita. Maksudnya mereka tak ada ibu dan ayah, mereka menangis, mereka sedih. Jadi kita faham karakter mereka tu, bahawa kita faham erti bersyukur. Maksudnya wartawan ni banyak mengajar kita erti bersyukur, erti berdisiplin, erti menghargai diri. Apa yang ada kan kita bersyukur. Kebaikannya untuk membina kita berdisiplin, kemahiran berkomunikasi, kemahiran menghargai diri, kemahiran erti bersyukur, kemahiran maksudnya menjaga nilai-nilai kehidupan ni serap kepada diri kita. Dan satu lagi kelebihan ni yang saya beritahu, kita akan jumpa tokoh-tokoh, kita akan jumpa orang-orang yang berbagai karakter untuk kita belajar karakter supaya kita masuk lebih matang. Dan keburukan ni, atau bukan keburukan, maksudnya yang orang yang tak nak buat lah, maksudnya kerja wartawan ni biasalah kita on time, kita akan di-call, maksudnya awak Aris esok pagi walaupun awak cuti, awak kena shooting. Awak Aris esok pagi skrip ni kena siap, kita tayang esok, macam rushing lah. Kita pun nak rehat dengan family kan, lepas tu kita nak jalan, lepas tu kita nak bebaskan otak kita kan. Bila dipanggil on time, itu yang kita tak suka. Maksudnya wartawan macam polis lah, on time. Awak diperlukan, awak kena datang. Maksudnya biasa kita balik lewat malam lah. Itu pula keburukannya, bukan keburukan, maksudnya Cabaran. cabaran, maksudnya isteri tak nak lah kita balik malam macam tu lah. Itu je lah. Sebagai contoh Malam Cinta Rasul, macam kita tengok Malam Cinta Rasul lah. TV Al-Hijrah adalah pencetus yang pertama lah. Sebagai medium yang pertama kita untuk dakwah melalui masyarakat, melalui kasidah dan selawat Nabi Muhammad SAW, dan selawat untuk kebaikan lah. Jadi memang sangat mempengaruhi bila kita keluar ke lokasi-lokasi yang terpilih, yang hadir yang paling tinggi di Putrajaya 500,000. Lepas tu contoh sebagai di Kelantan atau di Kedah, biasa orang datang 50,000. Lepas tu ada yang datang 40,000 ke atas. Jadi ini mempengaruhi. Bila sebut Malam Cinta Rasul, orang kata fikir jom kita berselawat. Segala bermacam-macam manusia akan datang. Hanya untuk apa? Hanya untuk Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu lagi, media ni sangat mempengaruhi. Sebab apa? Orang semua akan tengok TV. Apa TV akan kata, mereka akan dengar. Dan mereka akan dengar. Dan ada satu kelompok tu, mereka akan tahfiz lah. Betul atau tidak? Kita, orang masyarakat luar ni, dia ada hak untuk apa? Untuk mengakui kebenaran TV kan. Mereka akan pengaruhi. Maksudnya sebagai contoh Malam Cinta Rasul, mereka akan pengaruhi. Sebagai contoh berita-berita luar negara, berita dalam negara akan pengaruhi masyarakat Malaysia. Maksudnya contoh, maksudnya iklan, maksudnya
contoh sebagai iklan, contoh di TV ya, ada tak orang nak beli jikalau mana paling tinggi orang nak beli bila ada iklan atau yang tak ada iklan? Mesti yang ada iklan kan. Jadi itu pengaruh televisyen. Dan pengaruh televisyen untuk kebaikan satu lagi dan untuk menasihat. Contoh jangan memandu terlalu laju. Lepas tu filem-filem drama-drama Islami, jangan buat maksiat, jangan berjudi. Semua kita akan tayangkan di televisyen untuk pengaruhi minda masyarakat untuk ke arah kebaikan. Kepada pelajar-pelajar yang berminat untuk menjadi ahli media atau berminat menjadi wartawan atau teknikal. Jadi nasihat saya sendiri, saya pun bekas seorang pelajar dan saya pun tengah sambung master dalam bidang media ni. Jadi nasihat saya, jika anda berminat untuk menjadi wartawan penyiaran atau wartawan, kita ada memerlukan beberapa perkara lah. Yang first, kita memerlukan penampilan yang menarik ya. Handsome tak handsome, cantik tak cantik, penting menarik. Maksudnya sedap mata memandang. Lepas tu yang kedua, kita perlu kemahiran berkomunikasi. Ini penting sebab apa? Ini menarik perhatian kepada penonton atau kepada pendengar atau yang orang yang akan tengok kita dalam televisyen. Maksudnya komunikasi yang pemahuri. Maksudnya sebagai contoh, bila kita interview sebagai tokoh atau penjenayah atau orang ramai, kita mesti ada skill komunikasi. Okey, sebagai contoh, maafkan saya, boleh tak saya nak interview Encik sekejap? Datuk, maafkan Datuk, boleh Datuk berikan masa 2 minit untuk saya menghubungi Datuk? Maksudnya ada perkataan maaf, ada perkataan tolong, ada perkataan terima kasih. Pokoknya semua kita akan guna. Pas yang ketiga ni, sebagai contoh, kita mesti ada kemahiran penulisan lah. Paling penting penulisan. So kita sebelum pra dan pasca penerbitan, kita mesti ada penulisan kreatif. Maksudnya macam mana kita mengolah cerita itu supaya orang ramai akan terkesan. Dan banyak lagi lah nasihat-nasihat yang perlu siapa yang berminat atau pelajar, bacalah buku-buku kewartawanan atau etika kewartawanan. Jadi jika anda berminat, yang penting dari hati, ikhlas, dan yang penting minat. Itu saja dari saya.